Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati pegawai-pegawai di Pejabatan Pendidikan di Melaka, yang berusaha fasilitator, yang dikasihi lagi hormati rakan-rakan guru besar di negeri Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Azmi bin Abu Bakar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Cabau, akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan penguasaan membaca di kalangan murid, pemulihan melalui program Sinar Gemilang. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya mula ditempatkan di sekolah ini pada 2 bulan 7 2020. Di sekolah ini terdapat 22 orang guru dan 4 orang staf sokongan. Terdapat seramai 182 orang murid, yang mana 106 lelaki dan 76 perempuan. Sekolah ini hanya mempunyai satu sesi sahaja dan sekolah ini terletak di luar bandar. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meningkatkan penguasaan membaca di kalangan murid-murid pemulihan tahun 2 di Sekolah Kebangsaan Cabau. Kajian ini telah dijalankan ke atas 7 orang murid pemulihan di tahun 2. Kebanyakan mereka menghadapi masalah penguasaan membaca suku kata terbuka dan tertutup, iaitu KB dan KBK. Kaedah kajian telah dibuat dalam bentuk ujian dan pemerhatian. Dapatan kajian menggunakan kaedah kajian PDCA menunjukkan program Sinar Gemilang, iaitu penggunaan kad huruf, kad perkataan dan kad suku kata secara latitubi dapati telah dapat meningkatkan kecekapan murid membaca perkataan KB dan KBK. Pengenalan dan fokus kajian. Sinar Gemilang mula dilaksanakan di hujung Januari 2021. Program ini diideakan setelah melihat jumlah murid yang terlibat dengan pemulihan semakin bertambah, iaitu 7 orang daripada 19 orang murid tahun 2, iaitu 36.84%. Pertambahan ini berlaku adalah salah satu kesan daripada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang agak panjang dan murid tidak mendapat pendidikan yang sewajarnya. Dalam ini, saya memberi fokus kajian saya ialah saya memfokuskan kepada usaha untuk meningkatkan kemahiran membaca murid pada suku kata dan perkataan yang mudah. Menekankan kepada membunyikan suku kata KB dan KBK, ianya asas kepada kemahiran bahasa yang lebih tinggi. Jika murid tidak menguasai kemahiran ini, dikhuatiri murid akan tercicir dan kemahiran lain yang diajar. Menurut Kierkegaard, Kremers, Antonius dan Demetrius, 2010 mendapati guru di sekolah berkesan sentiasa mengambil langkah untuk meningkatkan kebersekanan pengajaran mereka dan membina persekitaran pembelajaran yang sesuai dengan kehendak murid. Menurut Redna pula 2007 mendapati komunikasi berkesan dan perhubungan kerja yang baik antara guru menyokong guru untuk berfikir secara lebih kritis dan kreatif. Tujuan dan persoalan kajian. Tujuan kajian saya ini adalah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi kelemahan murid-murid pemulihan di Sekolah Kebangsaan Cabau. Kajian ini juga adalah sebagai satu usaha untuk membantu murid-murid menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat. Persoalan kajian, bagaimana saya mampu untuk meningkatkan kemahiran baca di kalangan murid-murid pemulihan tahun 2 Sekolah Kebangsaan Cabau? Apakah tindakan yang perlu saya lakukan untuk mengatasi masalah ini? Kumpulan sasaran kajian ini melibatkan 7 orang murid pemulihan tahun 2 yang terdiri daripada 3 orang murid lelaki dan 4 orang murid perempuan. Kesemua murid ini telah dikenal pasti menghadapi masalah penguasaan membaca yang rendah. Kaedah kajian dan reka bentuk kajian. Kajian yang saya lakukan ini menggunakan kaedah kajian PDCA, Plan, Do, Check and Action. Ia juga dikenali sebagai kitaran Deming diambil sempena nama W.E. Deming, di mana metodologi ini juga menjelaskan pada 4 fasa penting, iaitu plan, merancang bagaimana kesan permasalahan, rancang kesan permasalahan, tetapkan objektif, analisa permasalahan dan rancang penambahbaikan. Do, iaitu buat penambahbaikan daripada apa yang telah dilakukan, lakukan secara kecilan, adakan pilot project dan pastikan ketepatan. Check, semak, mewujudkan tempoh percubaan yang saya katakan tadi, tempoh 4 bulan. Perhatikan hasil projek dan tempoh itu kita melihat projek ini, laporkan pengembangan projek dan pencapaian projek. Action, tindakan, perbandingkan prestasi sebelum selepas. Ini saya gunakan ujian pra dan ujian pra dan ujian post. Persediaan untuk langkah seterusnya dan teruskan penambahbaikan. Mengumpul dan menganalisis data dan kajian. Kajian yang dilakukan ini menggunakan instrumen ujian pra, pemerhatian dan ujian post.
Data yang saya perolehi iaitu data daripada ujian diagnostik mengenal pasti konstruk yang lemah sebelum membina ujian. Ujian pra mengumpulkan maklumat awal murid, temu bual mengumpulkan maklumat kumpulan sasaran yang mungkin menjadi faktor penyebab kepada masalah. Kajian yang dilakukan ini menggunakan data ujian diagnostik untuk mengenal murid lemah mengikut bidang konstruk yang bakal dibina. Selepas itu, satu ujian pra dilakukan. Melalui ujian yang dilakukan ini, saya mendapatkan maklumat lengkap tentang tahap penguasaan murid secara terperinci. Berdasarkan ujian ini, saya dapati 5 daripada 7 orang murid tidak boleh membunyikan suku kata terbuka KB iaitu 71.43%. Menghasil data dan kaedah temu bual. Sesi temu bual juga saya lakukan dengan murid dijalankan. Sebanyak 4 orang murid iaitu 57.14% menyatakan berminat untuk belajar. 2 orang murid iaitu 28.57% menyatakan kurang perhatian ibu bapa di rumah. Manakala seorang murid iaitu 14.29% menyatakan kurang berminat untuk belajar. Kebanyakan daripada murid-murid ini datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah ataupun B40. Di samping itu, sikap kurang mengambil berat tentang pelajaran anak-anak di rumah juga menyumbang kepada faktor permasalahan ini. Intervensi kajian. Strategi 1, murid dipecahkan secara berpasangan. Kad huruf diedarkan dan murid diminta untuk mengasingkan huruf vokal dan huruf konsonan. Daripada apa yang saya lakukan ini, pemerhatian keyakinan murid menjadi semakin tinggi. Daripada rasa malu-malu, bertukar menjadi berani. Refleksi dia mengenali huruf konsonan dan vokal dengan pantas. Strategi 2, kad huruf diberikan kepada murid dalam kumpulan. Murid diminta untuk mengambil satu konsonan dan satu huruf vokal. Setiap kumpulan telah mendapatkannya, diminta berdiri dan membunyikan suara tersebut. Setelah semua kumpulan selesai melakukannya, maka huruf lain perlu digunakan. Pemerhatian. Murid mula berani untuk membunyikan suku kata yang telah mereka perolehi. Refleksi dia, murid pandai memadankan huruf konsonan dengan huruf vokal. Murid juga berani untuk membunyikan suku kata. Strategi 3. Kad huruf diberi kepada murid-murid dalam kumpulan yang dibentuk. Murid diminta untuk mengambil 2 huruf konsonan dan 1 huruf vokal. Setiap kumpulan yang telah mendapatkannya diminta berdiri dan membunyikan suku kata tersebut. Pemerhatian, murid dapat mencantumkan kad huruf dan bunyikan suku kata yang terhasil. Keyakinan murid semakin tinggi. Refleksi daripada strategi 3 ini, murid boleh membentuk suku kata tutup dan membunyikannya dengan betul. Strategi 4, kad suku kata terbuka dan tutup diberi kepada murid dalam kumpulan yang dibentuk. Murid diminta untuk mengambil 2 kad suku kata iaitu kad suku kata KB dan KBK yang bermaksud tertentu atau objek. Perkataan telah lengkap ditampalkan di papan putih. Pemerhatian, murid boleh menyambung suku kata KB dan KBK untuk membentuk perkataan. Latih tubi menyebut perkataan yang terhasil membolehkan murid semakin mahir dan berani menyebut perkataan-perkataan lain. Refleksi, murid boleh mencantumkan suku kata dan menyebut perkataan mudah tersebut. Intervensi kajian yang 5. Strategi 5 ialah setelah strategi 1 hingga 4 dijalankan, maka strategi 5 perlu menyusul iaitu untuk mengesan sejauh mana kemampuan murid ini. Jadi 1, ujian pos dijalankan terhadap kumpulan sasaran. Seramai 4 orang daripada 7 orang murid iaitu 57.14% murid telah boleh mengenal suku kata terbuka dan tertutup serta boleh menyebut perkataan dengan baik. Manakala 6 daripada 7 orang murid iaitu 85.71% boleh menyebut suku kata terbuka dan tertutup. Dan hanya seorang murid atau 14.9% hanya boleh menyebut suku kata terbuka sahaja. Ujian pra dilaksanakan sebelum program. Jadi ujian pra yang dilaksanakan sebelum program itu 5 daripada 7 orang murid tidak boleh menunjukkan suku kata terbuka. KV iaitu 71.43%. Jadi kalau kita lihat berdasarkan daripada program telah dijalankan, maknanya berlaku pertambahan yang sangat baik di kalangan murid. Ini berdasarkan daripada graf yang saya buat perbandingan antara ujian pra dan ujian pos. Okay. Berdasarkan ujian pos yang ujian pra yang saya telah lakukan, saya dapati 28.57% sahaja iaitu 2 orang murid saja yang boleh membunyikan suku kata terbuka. Setelah program ini dijalankan, maka seramai 7 orang murid, maknanya seluruh 100% murid telah boleh membunyikan suku kata terbuka. Dan dalam suku kata tertutup pula, di awalnya semasa ujian pra tidak ada seorang murid pun yang boleh membunyikan suku kata tutup. Tetapi selepas selesai program, 85.71% iaitu 6 orang daripada 7 orang murid telah boleh membunyikan suku kata tertutup. Perkataan. Setelah program dijalankan, kita dapati bahawa 4 orang murid iaitu 57.14% murid telah boleh untuk membunyikan perkataan-perkataan yang mudah. Jadi berdasarkan pada ujian telah dilakukan ini, didapati bahawa berlaku penambahbaikan daripada asal kepada yang baru
meningkatkan kemahiran membaca murid ataupun kemahiran mengenal suku kata murid dengan baik. Okey, implikasi kajian. Program Sinar Gemilang ini telah dapat memberikan kesan yang positif. Murid dapat dipulihkan dari masalah membaca dan kemahiran untuk mengubah suai bahan pengajaran sekiranya kelemahan murid dikenapasti dapat memberi kelebihan kepada guru. Sekian, terima kasih.